Bismillah. Bismillah. Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi. InsyaAllah malam ini menyambung kelas pengajian kita. Jangan silap usul tafsir. Hari itu dah terdatang dia buka fiqh muyassar. Okey. Kita silap itu, alhamdulillah hari ini kita ingat. Jadi kita alhamdulillah kita bincangkan sambung bincang kita berkenaan dengan kitab kita Fusul fi Usul Tafsir karangan Syekh Musa'id At-Tayyar. PDF dia mudah dapat tapi masalahnya tak sama dengan yang cetakan. Yang cetakan ada tambahan banyak lagi. Pasal tu berapa tahun, dekat hampir 20 tahun actually perbezaan di antara kitab yang tu dengan kitab yang ni jadi alhamdulillah kita dapat baca dan insya-Allah saya akan tambahkan maklumat apa yang tak ada dalam kitab yang kita tayangkan dengan apa yang dalam dekat tangan saya ni. Baik. Kali terakhir kita bincangkan itu, kita alhamdulillah kita bincangkan berkenaan dengan turukut tafsir, jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Jalan-jalan pentafsiran Al-Quran. Yang mana kita kata pentafsiran Al-Quran Karim itu dilakukan atau dibuat dengan 6 jalan. 6 jalan. Macam mana Quran tu ditafsirkan sebenarnya ada 6 jalan. Kita kata kebiasaannya 4 yang disebutkan adalah tafsir Quran dengan sunnah, Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in. Dua lagi yang jarang disebut ataupun kadang-kadang ditukarkan tabi'in tu dengan tafsiran Quran dengan bahasa, kemudian tafsiran Quran dengan pendapat ataupun ijtihad. Cuma itu kita terangkan bila tajuk bincang kita yang pertama itu tafsir Quran. Kita kata ada dua sudut yang kena perjelaskan. Satu sudut memang Quran ditafsirkan Quran oleh Allah Ta'ala sendiri bila Allah Ta'ala tafsirkan kalimah-kalimah macam Al-Qari'ah itu apa, Malam Qadar itu apa, Allah Ta'ala sendiri yang nyatakan. Ataupun Allah Ta'ala terangkan sebut Al-Muttaqin, siapa orang Muttaqin. So apa ayat selepasnya menjadi penjelasan bagi kalimah tersebut. Kan? Yang mana macam surah Yunus kan. 62 63 kan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah tiada ketakutan kata mereka dan mereka tak akan bersedih. Soalan siapa wali Allah? Allah Ta'ala terangkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. So jadi basically Allah Ta'ala dah terangkan. Kita je ingatkan wali songo lah, wali apa, wali kutub abdal. Tajuk asal kita takwa. Kalau anda kata ajaran yang dibawa tadi bukan berbentuk seperti membawa ketakwaan kepada Allah Ta'ala, maka tidak, orang tu datang hebat mana sekalipun, dia bukan wali Allah. Macam apa setengah-setengah tempat di Indonesia yang sampai sekarang kan, baru ni gunung berapi gunung berapi yang meletup. Apa dia tak nama tak tahu. Yang dulu biasa yang dulu Merapi, gunung Merapi itu diorang campak kepala kerbau. Rupanya ini pun ada juga amalan campak kerbau, campak kambing dalam gunung untuk meredakan gunung berkenaan. Yang problem dia sebenarnya itu sebenarnya gantian yang dibuat kononnya oleh wali-wali yang hebat, yang ganti daripada campak anak dara, campak kambing atau lembu punya kepala. Sama je syirik dia, tak ada beza pun. Tak ada pergantungan pada Allah Ta'ala, maka tak ke takwa, maka kita ke wali Allah, tu oleh syaitan. Baik. Okey, jadi tafsiran Quran kita kata bila Allah Ta'ala terangkan, itu satu. Dan sudut kedua yang kita terangkan itu adalah tafsiran berdasar pada Quran juga, tapi ijtihad daripada para ulama. Kalau Nabi sendiri tafsiran itu pakai tafsir Nabawi lah. Sebenarnya macam tafsir ayat 82 surah Al-An'am, ditafsirkan kalimah zalim tu dengan kesyirikan. Mana Rasulullah terjemahkan maksud 82 Al-An'am dengan ayat 13 surah Luqman. Maka ini antara hadis yang paling masyhur menunjukkan kepada bagaimana Nabi tafsirkan Quran atau bagaimana tafsir Nabi jelaskan kekeliruan yang para sahabat ada, Nabi baiki supaya mereka tidak keliru. Bahkan Nabi terangkan Quran dengan Quran juga.
Jadi basically kita kata memang ada para ulama yang mengambil berat cara macam ni. Dia baca Quran secara menyeluruh. So lepas tu bila dia jumpa dengan satu kalimah, satu perkataan yang dia tak boleh nak faham dan sebagainya, dia akan ambil ayat Quran yang lain. Dan kita kata bentuk tafsiran Quran ni sebenarnya macam dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti rahimahullah, pengarang kitab Adwa'ul Bayan, yang ada kat sini ada kitab dia kalau saya nak tengok. Dia tafsir Quran dengan Quran. Dia terangkan mana tafsiran Quran tu ada beberapa bentuk. Yang bentuk dia terangkan dalam banyak lagi, cuma pengarang buku kita Syekh Muhammad At-Tayyar ambil 7 jenis je yang kita terangkan secara detail itu. Penjelasan apa yang rumusan daripada Quran, mana sini datang rumusan, sini datang penjelasan, ataupun datang takkid mutlak, mana apa yang datang dalam bentuk tanpa sifat tertentu, tapi datang satu tempat lain ada sifat tertentu daripada Al-Quran Karim. Jelaskan macam kes darah, kes syifa kita terangkan itu kan, walaupun orang tak setuju, tapi nak macam mana. Baik, kemudian mengkhususkan yang umum, kan khusus ayat tu daripada khusus apa pada asalnya dia memang datang dengan pengkhususan, maksud dia adalah umum, kena pada semua. Tapi bila datang ayat mengkhususkan tajuk tersebut kepada satu perkara, maka tak boleh kita kembangkanlah basically. Macam kadang-kadang je kita terang itu pentafsiran sebahagian yang kita ambil contoh hari tu. Okey, macam kes cerai kan, mutallaqat, wanita yang diceraikan tahan diri selama 3 quru'. Tapi lepas tu kita ada ayat yang mengasingkan, iaitu wanita yang ada kandungan, keadaan dia adalah lahir kandungan terus terlepas daripada iddah. Kalau suami dia cerai hari ni, patut tunggu 3 kali suci kan. Hari ni dia beranak, hari ni suami cerai, besok dia beranak, maka terlepaslah dia daripada suami tersebut. Dia boleh angkat nikah lepas tu juga. Dia beranak kan, dekat wat-wat tu datang, aku nikahkan dikau. Suami tu kan tak cakap apa kan. Gila talak lah awak kan. Jadi sudut dia asal gitu So maksud dia kat situ ada khusus, ada umum kan. Ada umum wanita yang diceraikan, pada khusus wanita yang diceraikan tapi dia mengandung. Itu sudut yang beza So jadi kemudian juga tafsiran mafhum ayat dengan ayat yang lain kan. Macam tafsiran berkenaan dengan sebenarnya orang yang pada hari kiamat nanti, orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala akan terhijab dari Allah Ta'ala. Maksud dia orang yang beriman akan nampak Allah Ta'ala. Jadi macam tu kefahaman diletakkan para ulama. Kemudian tafsir lafaz dengan lafaz yang lain, macam sijil kan, hijaratan min sijil. Sijil tu dan satu ayat lain datang tin. So sijil tu jarang dipakai, tapi tin orang tahu apa. So penjelasan ayat surah Hud ayat 82 dengan surah Az-Zariyat 33. Ni siapa yang terlepas nanti tengok balik rakaman apa yang kita terangkan ni Kemudian penjelasan makna dengan makna, dan terakhir sekali penjelasan uslub Quran, gaya Quran dengan gaya Quran yang lain. Cuma nombor 4 dan nombor 7 di sisi Syekh Muhammad At-Tayyar dia tarajuk balik. Dia anggap benda berkenaan sebenarnya kaedah bahasa Arab, kaedah tertentu dan bukannya semestinya sedemikian. Bahkan ala kulli hal, tapi dimasukkan juga untuk kefahaman kita. Baik, hari ini kita akan masuk pada tajuk berikutnya dalam bahagian cara pentafsiran Quran. Jalan turuk pentafsiran Quran, iaitu Thaniyan tafsirul Quran bi sunnatin nabawiyati. Kedua, pentafsiran Quran dengan sunnah nabawi. Kita ada 6 So kita dah habiskan selesai nombor 1, Quran. Yang saya recap balik. Sekarang ni kita ada 5 lagi. Yang kedua adalah pentafsiran Quran dengan sunnah nabawi. Ni jalan kita tafsir Quran. Yang terbaik adalah lepas kita tengok Quran, kita tengok Quran dengan sunnah nabawi. Okay? Sunnah nabawi. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala dikatakan dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. Allah menyatakan wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun pada Muhammad zikr itu Quran. Kan macam Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Semua orang pakai ayat ni. Saya jumpa geng-geng arti hadis pun pakai ayat ni. Geng-geng Kahal Al-Kazam pun pakai ayat ni. So dia zikr dekat situ, diorang fahamlah. Zikr itu adalah Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dia gunakan ayat yang itu untuk masukkan az-zikr itu adalah Quran. Okay, dan kat sini pun maksud sama jugalah. Kan wa anzalna ilaika dzikra, maksud dia Quran jugalah. Takkan bukan Quran pula. Kat sana awak faham Quran, kat sini ubah lain. Tak boleh, sebab dekat sini ayat ni penting. Sebab ada Allah Taala kata dia kata wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turun pada Muhammad az-zikr itu Quran, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa turun kepada mereka, engkau terangkan. Maksudnya memang Nabi Muhammad SAW datang
diberikan Quran untuk jelaskan kepada manusia. So penjelasan Nabi adalah kedudukan dia terbesar selepas daripada Al-Quran. Baik, maksud dia, okey. Nah, dia kata kat situ, bayanallahu fi hadhil ayati, menjelaskan Allah Taala dalam ayat ini, muhimmatar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tugas penting Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Wahya bayanul Qur'ani, itu penjelasan Al-Quran. Ya, walamma kanat hadhil muhimmatu muwakkalatun bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan oleh kerana tugasan ini diwakilkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lazimna an narji'a ila tafsirihi li hadzal Qur'ani. Mana mestilah kita, lazimlah kita bila dah dengar macam ni, untuk kita kembali kepada tafsiran baginda terhadap Al-Quran ini. Banyak orang jelaskan Quran, penjelasan Nabi lah nombor satu, mesti. Kita tak boleh kata macam bila Nabi cakap. Tapi kan zaman Nabi lain lah bang. Kan nama naik unta, kita ni zaman kapal terbang, zaman ada telefon, takkan nak ikut penjelasan Nabi. Problem dia, Quran sendiri kata Nabi adalah penjelas. Quran suruh kita tadabbur Quran. Quran suruh tadabbur. Tapi nama kita pentadabburan tadi, kalau tak faham apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang Quran, maka salah lah. Itu basic. Pusing mana pun, ini antara ayat yang kumpulan-kumpulan yang cuba tafsirkan Quran dengan sendiri, dengan akal, gunakan cara liberal ke, cara falsafah ke, maka mereka gagal. Sebab Allah Ta'ala sendiri kata Muhammad SAW tu adalah penjelas bagi Al-Quran. Tak boleh kita lari. Wa minal muqawwamatil lati taj'aluna narji'u ila tafsirihi SAW, dan di antara ciri-ciri yang menjadikan kita kembali kepada tafsiran baginda SAW, anna sunnata, bahawa sunnah itu sendiri adalah wahyum minallahi liqaulihi ta'ala. Kerana Quran itu sendiri adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Kerana siapa cakap? Allah Ta'ala yang cakap dalam surah An-Najm ayat keempat. Ya Allah katakan, in wa illa wahyun yuha. Ayat 3, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah dia Muhammad bertutur daripada keinginan dia sendiri. In huwa, tiadalah ia, illa wahyun yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan. Kita pun cakap ampeh kan, serban tebal ke, ustaz belajar Yaman banyak lama ke, semua sekali tak. Saya belajar Yaman lama, bukan ustaz tu kan, saya 10 tahun duduk sana kan. Dia pun 10 tahun juga kot, tapi tak pasti. Dia balik, saya tak balik. Maksud dia, kalau nak fahamkan, tidak ada siapa ada authority, tidak ada siapa boleh patut bandingkan pendapat dia, kata-kata dia, walau sedap mana sekalipun, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab Allah Ta'ala beri jaminan dalam ayat ni. Ni kadang-kadang benda-benda macam ni kan, antara dalil yang pening kepala kepada golongan yang anti hadis, golongan yang liberal, golongan yang cuba nak interpret Quran dengan sendiri, golongan yang suka kata kita kena terjemahkan Quran dengan cara yang baru kan, tak nak tafsiran lama. Dia gagal kat sini. Sebab kita bawa Quran sendiri suruh rujuk pada baginda SAW. So awak pergi mana? Bila ada penjelasan Nabi SAW, awak dari mana? Kadang dia kata ada orang tu dia tak puas hati pun, dia ada masalah juga. Pasal Quran ni sendiri pun daripada Nabi, kan datang melalui jalan lain. So awak nak cakap macam mana kan? Pasal kita pusing mana pun tetap lintas Nabi. Lepas tu nak lintas Nabi, kena lintas para sahabat. Tu yang akan datang tafsiran Quran dengan kata-kata para sahabat. Ni benda tak boleh seorang tu suka-suka hati kan. Dia kata Quran ni untuk semua orang. Jadi apa salahnya kita tadabbur, kita cuba sendiri dan sebagainya. Kita fikirkan, Allah tak nak bagi kita akal, kita bukan binatang. Jadi kita kena fikirkan. Tapi masalahnya membawa kita kepada kejahilan, makin jahil. So kita ada disiplin. Benda betul, mungkin betul tapi salah, tetap salah. Macam saya sebutkan itu kan, berkenaan dengan tajuk kan, kita ada pintu kita depan ni, orang tu nak masuk tapi masuk tebuk dinding, salah lah. Walaupun dia kata macam saya sampai pada matlamat saya, tapi jalan awak salah. Biarpun awak kata saya telah sampai, tapi itu tak penting. Pasal dalam Islam ni dua-dua sekali mesti sama, mesti betul. Matlamat kita dan cara kita kena beriringan. Kalau matlamat betul tapi cara salah, tetap salah. Macam Robin Hood kan, mencuri untuk membantu orang miskin, tetap salah walaupun memberikan kebajikan pada masyarakat. Menipu tapi orang kita banyak suka tengok movie, dia rosak timbangan akal sebenarnya. Kadang-kadang orang kita perhatikan balik kan, kita apa muda-muda dah, yang sekarang dah tua kan, muda-muda tengok movie sebagainya ke, perasan tak, dalam movie banyak tunjukkan kita tokong perompak, pembunuh, macam James Bond tu, penzina, apa lagi, pembunuh kan, semua sekali kerja dibuat.
Tiba-tiba kita sokong dia, kenapa? Kan pergi sini tidur dengan perempuan, pergi sana tidur dengan perempuan, pergi sana dengan perempuan. Kalau ikut kita dalam Islam, kena petir kot. Kali jahat macam tu sekali kan. Tapi saya ingat Ahmad Didat rahimahullah, dia kata problem dia dalam masyarakat barat, Jezebon tu adalah gambaran yang diambil daripada Samson, salah satu figure dalam Old Testament yang rambut dia panjang, gagah, kuat kan. Memang kalau baca dalam Bible pun sama juga. Pergi sini dia berzina, pergi sini dia berzina, tapi dia ahli agama berjuang untuk Bani Israel. Berjuang untuk Bani Israel tapi buat semua jahanam. Semua benda jahat buat. Ini kena jaga sikit. Sebab tu elakkanlah tengok movie-movie barat ni. Dia ada doktrin yang anda silap. Anda tengok nanti anda sokong orang jahat. Perompak, pencuri, penyamun. Ni siapa ni? Perompak. Tapi yang kejar tu penyamun. Apa beza dia? Perompak ni tak bunuh orang, penyamun tu bunuh orang. Jadi baik pula gitu lari kepada penyamun. Astagfirullahalazim. Ngedar dadah. Astagfirullah. Ni kena jaga sikit Jalan mana matlamat kita baik, tapi jalan ke salah tetap salah. Yang Islam tak ada perbezaan kat situ. Sebab tu bila anda nak tahu tafsiran Al-Quran, tak ikut jalan Muhammad SAW, anda gagal daripada awal. From the start dah gagal. Tak ada kebenaran kat situ sikit pun. Walaupun macam betul. Tak ada nilai. Sebab Allah Ta'ala sebut pasal Nabi SAW ni, kita menjadikan kita, ciri menjadikan kita kembali kepada tafsiran baginda adalah firman Allah Ta'ala surah An-Najm ayat keempat. Kan, in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah ia yang dikatakan oleh Muhammad SAW kecuali wahyu yang diwahyukan. Walidha, kerana ini, fahya bimanzilatil Quran fil istidlal. Maka sunnah Rasulullah SAW ni pada kedudukan Al-Quran dari segi pendalilan. Maka dari sisi para ulama imam yang empat, dia dikira sekaligus dengan Quran. Bukan dia asing dengan Quran, dia bersama Quran. Dia kata wahyu tu bersama Quran dan sunnah seiring. Sebab tak ada siapa tahu apa maksud Quran kecuali dengan sunnah. Kat sini dalam tafsir lagi dahsyat lah patutnya. Okay. Wahya aslun fi fahmil Quran. Bahkan sunnah ni, ia adalah usul atau asal dalam pemahaman Al-Quran. Tak ada siapa faham Quran kecuali apa yang dibawa oleh sunnah Nabi SAW. Liqaulihi ta'ala, kan firman Allah surah An-Nahl 44 yang ke atas tu, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan kepada manusia. Wa hadha ya'ni annahu la yumkinul istighna'u 'anil bayanin nabawi. Ini bermaksud atau bermakna tidak mungkin kita boleh rasa tak perlu kepada penjelasan nabawi. Apa penjelasan Nabi bagikan, tak boleh kita kata macam saya tak perlukan, maka saya gunakan akal saya balik Oxford, saya boleh buat apa saya nak kan. Ini kadang masalah juga orang kita ni, dia rasakan bila keilmuan barat tu dah boleh menafsirkan, terutama juga sebahagian yang terpesona dengan falsafah barat, falsafah Greek lama dan sebagainya. Mereka rasakan kalau tak faham mantik, tak faham Quran. Ini salah So balik pada asal, Nabi sendiri tak pernah pun ajar mantik kan. Nabi SAW memang bawa wahyu ni tanpa campuran dengan yang lain kan. Pandai cakap la syarqiyah la gharbiyah kan, tak timur tak barat. Dari sekali diikut Greek. Okey. Li'annahu la ahada min khalqillah. Kerana sungguh tidak ada sesiapa di kalangan makhluk Allah a'lamu bi muradillah min rasulihi SAW, lebih tahu tentang kehendak Allah berbanding rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa lebih tahu. Ini banyak dalam masalah zaman kita sekarang ni, banyak kesesatan berlaku sebab ni, tak faham kedudukan Nabi SAW kan dalam masalah amal, masalah akidah. Dan dia boleh ambil lah orang tu, macam ada beberapa orang tulis kan, dia tulis ahli sunnah adalah bla 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 bla, tiba-tiba dia ambil ulama tahun bila? Baru lagi tahun 700 lebih, 800 lebih untuk dijadikan sumber. Yang awal yang ikut Nabi SAW di kalangan para sahabat, seorang pun tak tengok. Pelik kan, tak tahu kenapa. Nak kata tak bijak, dah ada PhD. Allah alam. Dan Allah Ta'ala pemberi hidayah sebenarnya kan, biar manusia ni. Sebab tu kalau kita lihat zaman jahiliyah dahulu, Abu Jahal yang asalnya gelaran dia Abul Hakam, dapat gelaran Abu Jahal. Sebab kerana perangai pemikiran dia yang kolot, yang tak bijak. Dia kata pada Nabi, inna la nukadzibuk, kami tak dustakan kau, engkau al-amin, kami percaya engkau. Walakin nukadzib ma ji'ta bihi, tapi kami dustakan benda yang engkau bawa tu. Engkau kami percaya, benda kau bawa tu tipu. Kita orang macam
Apa ni kan? Takkan dia kata Nabi kau percaya okay, kau Muhammad tak pernah tipu. Memang Nabi tak pernah tipu. Sampai Allah Ta'ala nyatakan amla ya'rifu lahum rasulahum fahum lahum munkirun. Mereka tak kenalkan rasul mereka itu Muhammad. Lalu mereka terhadap tak kenal tak apa mengingkari. Membesar tengah-tengah mereka Nabi Muhammad SAW tak pernah menipu walau sekalipun. Tapi tiba-tiba dia kata kami percaya engkau. Kami bukan tak percaya engkau, tapi kami tak percaya benda kau bawa. Dapatlah gelaran tepek atas kepala dia Abu Jahal. Daripada Abul Hakam gelaran jadi Abu Jahal. Ini benda yang sama boleh berlaku pada masyarakat, pada mana-mana manusia. Atas dasar ketaksuban kepada mazhab, ketaksuban kepada guru, ketaksuban kepada siapa saja. Taksub Nabi tak ada masalah. Kamu kata, loh, taksubnya pada Nabi. Iyalah. Takkan tak nak taksub pada orang lain, takkan taksub pada guru awak. Taksub pada Nabi itu betul lah. Itulah di pasal memang syahadah kita pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan pakcik awak tu. Tak faham kan? Hai, payah. Okey, baik. So dia kata kat sini, okey, jadi faham sudut asal tu kena faham. Kenapa Nabi punya sunnah adalah penjelas dari Quran, itu tak ada siapa boleh argue. Okey. Kemudian dia kata kat sini anwa'ul mustanbatatu fi tafsir Rasulullah SAW Al-Quran. Bentuk-bentuk yang diperolehi dalam pentafsiran Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Apa gaya ataupun cara penjelasan Nabi. Ini berdasar kepada apa yang diriwayatkanlah oleh para sahabat dan diorang kata Nabi sabda sedemikian. Okey. Dia kata yumkinu istinbatu anwa'i tafsir nabawi lil Qur'ani ban isti'radil ahadits nabawiyati. Dia kata boleh untuk kita mengeluarkan istinbat keluarkan bentuk-bentuk tafsir nabawi. Bentuk-bentuk tafsir nabawi terhadap Quran Karim sesudah kita bentangkan hadis-hadis nabawi. Ini sudut asal lah. Cuma zaman sekarang ni saya rasa tak susah berbanding zaman dulu. Banyak kebanyakan buku-buku kitab-kitab yang baru dicetak, diterbitkan, diorang ada indeks umum. Indeks ayat Quran dalam hadis, indeks apa? Surah-surah Quran dalam hadis. Seriously ada. Zaman dulu orang tu kena buka satu-satu hadis, dia buka mana yang ada penjelasan Nabi. Dia kena buka, cari, cek satu-satu. Zaman sekarang sangat mudah sebenarnya. Cuma satu benda anda kena ambil bahasa Arab. Tak ada bahasa Arab, kalau level huwa mahum masalah jugalah kan. Saya dah belajar bahasa Arab ustaz. Level berapa? Huwa mahum. Tak ada kan. Tak pakai jugalah. Jika tidak, anda sebenarnya di hadapan khazanah yang sangat melimpah ruah. Setiap kitab baru yang dikarang kan, tafsir ke, hadis ke, fiqh ke dan sebagainya, diorang ada letak fihris am. Fihris am ni dia akan letakkan tu ayat Quran yang ada dalam kitab ni. Surah sekian, ayat sekian, kat muka surat berapa, jilid berapa. Dia akan letak. Kemudian hadis Nabi dalam kitab ni daripada A sampai Z ni berjilid tu, mana kitab ada hadis Nabi kat situ. Lepas tu kemudian para sahabat punya nama. Seriously, dalam tu ada. Macam sampai zaman para sahabat berapa kali ulang dan tu pun dah boleh dikeluarkan. Ini kaedah yang kita panggil apa? Memudahkan untuk setiap yang belajar, orang yang muli kitab dapat faedah. Tapi banyak malangnya benda ni tak dapat ni nak dicapai oleh semua kecuali orang tu belajar bahasa Arab lah. Kena belajar bahasa Arab baru dia boleh tengok. Indeks saja, indeks tu penuh. Semua sekali dengan nama, hadis sebagainya. Jadi kalau macam kita nak tahu hadis Nabawi, kan, kita boleh boleh dapatkan melalui kitab-kitab yang ada keluarkan fihris berkenaan dengan Al-Quran dalam hadis Nabi tadi. Kita nampaklah kat mana Nabi cakap. Lebih simple banding zaman dahulu, para ulama akan buka semua sekali. Dan Sahih Bukhari kita bertafsir, buka semua sekali ayat kat situ. Itu akan jadi macam itulah. Tapi zaman sekarang mudah. Tapi begitulah. Allah tak jadikan kemudahan itu berlaku, tapi dalam masa yang sama kemalasan pun bertambah giat. Kan? Zaman dulu kan, bila buat Quran payah. Zaman sekarang handphone ada je Quran, tak baca pun. Bukan sini, tempat lain, jangan terasa. Kan? Macam itulah. Zaman dulu saya ingat Quran 30 juzuk yang gesek. Zaman dulu yang terkenal ni lah Sa'ad Al-Ghamidi. Mula kan sebelum Syekh Rashid Al-Fasi ada. Kan Sa'ad Al-Ghamidi kan orang beli. Seriously nak beli benda tu Saudi je dapat. Satu gesek tu kan, ni surah Baqarah, surah Al-Imran, surah Maidah sampai 30 juzuk kan Al-Quran. Seriously kan, siap kirim, tolong belikan untuk saya. Zaman sekarang boleh nak download free je. Tak dengar juga. Tahu tak? Simple, makin dimudahkan tapi makin kita jauh. Walaupun sebenarnya kalau kita contoh macam antara cara termudah yang digunakan sekarang untuk contoh bantuan hafalan Quran. Anda sambil berjalan bergerak daripada satu point A ke point B, perjalanan ke mana-mana kan dalam kereta, dan ada on kan Quran tu.
dengar tiap-tiap hari. Saya ingat waktu kecil bapak saya suka pasang surah Yusuf. Bila bapak kita pasang surah Yusuf dan kita tu banyak kali kan, walaupun bacaan yang dia pasang tu bacaan yang ni, bacaan musabaqah. Bacaan musabaqah kan slow. Ya ayyuhalladzi. Dia kita macam lama pula kan habis kan. Jadi tapi benda tu seriously membantu. Ketika saya nak hafal surah Yusuf, saya tak ambil satu hari pun. Sebab asyik dengar, kita baca sekali je. Itu membantulah. Sebab tu kalau asyik dengar lagu, ni mulut kita lagu lah. Ulang kan. Masuk pertandingan jangan lupa lirik, menang. Tapi kalau kata kita biasakan dengan dengar Quran, insya-Allah dia akan lekat dalam diri kita. Tapi lah, benda mudah. Tapi banyak orang tinggalkan cara kemudahan tadi. Wallahu a'lam kan. Soalan kulihal dikata kat sini, cara paling mudah untuk kita istinbat adalah dengan kita bentangkan hadis Nabawi. Okey. Dan kemudian Syekh ni kata, saya rajin belajar kan. Dia kata waqad zahara li min khilali dhalika ma yali. Telah nyata kepadaku, Syekh Muhammad Tayyar di sepanjang perkara itu, pembentangan hadis Nabi, tengok semua-semua hadis tentang tafsir, zahir kepada aku perkara-perkara berikut. Pertama, ayya betadi as-sahabatu bitafsiri fayanussu ala tafsiri ayatin aw lafzatin walahu usluban. Dia kata bahawa para sahabat memulakan para sahabat dengan pentafsiran satu ayat. Lalu baginda menaskan, baginda nyatakan terhadap tafsir ayat atau lafaz, dan dia ada dua cara. Macam kes yang surah apa? Al-An'am 82 tu lah. Zalim tu apa maksud? Kan para sahabat faham zalim tu dosa. So itu waktu Nabi datangkan dengan tafsiran yang betul bagi apa kefahaman mereka yang salah. So para sahabat mulakan memahami tafsir, mentafsirkan ayat Quran, lalu Nabi naskan terhadap tafsir satu ayat ataupun satu lafaz. Dan dia ada dua cara. Okay, pertama, ayat Quran tafsirah, thumma yadhkurul ayatil mufassirah. Bahawa baginda sebut tafsir, kemudian Nabi sebut akan ayat yang menafsirkan akan surah apa perkataan sebut. Okay? Nabi tadi kita akan contoh dia ni dibuat secara umum dulu. Ayat Quran ayatul mufassirata, baginda sebut ayat yang mentafsirkan, thumma yadhkuru tafsiraha. Kemudian Nabi sebut tafsirannya. Yang pertama sebut tafsir, kemudian sebut ayat yang ditafsirkan. Satu lagi Nabi sebut ayat yang ditafsirkan, ayatul mufassarah, kemudian Nabi sebut tafsirannya. Sama ada cara tadilah dua, actually antara Nabi sebut tafsiran, Nabi sebut ayat, ataupun Nabi sebut ayat, Nabi sebut tafsiran lepas tu. Dua cara. Ini bukan semesti gandengan antara Quran dengan Quran. Bahkan ada Nabi sendiri terangkan maksud daripada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ada authority untuk itu. Anda, saya dan sebagainya, siapa-siapa orang pun tidak ada authority berkenaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tolong cuba cakap, tapi tetap kita kata wallahu alam. Mungkin betul, mungkin tidak. Tapi Nabi tak ada siapa boleh persoalkan. Okay, baik. Kedua, itu bentuk pertama Nabi sebut ayat, sebut tafsiran. Nanti kita akan tengok contoh dia. Okey. Ataupun Nabi sebut tafsiran, Nabi sebut ayat yang ditafsirkan, kemudian Nabi sebut tafsirannya. Okay, kedua, ayushkila ala sahabati fahma ayatin fayufassiruha lahum. Bahawa jadi muskil. Ayushkila ala sahabati fahmu ayatin. Bahawa jadi muskil ke atas para sahabat kefahaman sesuatu ayat. Ini yang sebenar yang ayat 82 tadi. Maksud dia yang para sahabat muskil, tak faham maksud, maka Nabi tafsirkan ia untuk mereka. Yang atas tadi bukan. Yang atas tu Nabi sendiri sebut ayat, sebut tafsiran, atau sebut tafsiran, sebut ayat. Nabi sendiri terus macam tu. Okay, tapi yang ini Nabi SAW para sahabat jadi muskil, lalu Nabi terangkan penjelasan bagi kemuskilan mereka. Ketiga, ayat qura fi kalamihi ma yuslihu an yakuna tafsiran li ayati. Bahawa disebut dalam sabda baginda apa yang sesuai untuk menjadi tafsiran bagi ayat. Maksud dia ada di kalangan para sahabat atau tabi'in, atau kadang-kadang Nabi sendiri SAW akan terangkan satu benda, kemudian Nabi baca ayat tertentu. Nabi terangkan satu benda, baca ayat tertentu yang elok sesuai, atau para sahabat sendiri kata sekian, kemudian dibaca ayat Al-Quran yang bersamaan dengan maksud penjelasan yang mereka berikan. Okay, ini ketiga nanti bagi contoh. Keempat, ayat ta'awwal al-Qur'ana, ataupun Nabi mentakwilkan Quran, yakni
melaksanakan perintah Quran. Fayamalu bima fihi min amrin. Dan baginda akan beramal atau melakukan apa yang ada dalam Quran daripada segi perintah. Macam Allah kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu, kan? Kan Nabi pun start bila turun ayat berkenaan, Nabi pun start ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Ketika tu Aisyah dengar, Aisyah kata, ya Rasulullah, engkau sekarang telah zikir, sebut rukuk dan sujud engkau benda yang kau tak pernah sebut sebelum ni. Nabi melaksanakan ayat tu. So, jadi Aisyah kata Nabi mentakwilkan ayat tu. Takwil, kalimah takwil bukan maksud takwil ni apa pentafsiran dalaman, tak, bukan. Ataupun pilih kata pinjaman, kata kiasan. Bukan. Pasal takwil di sisi para sahabat, dia ada maksud dengan maksud ni, melaksanakan perintah Allah Taala. Allah Taala perintahkan Nabi buat. Okey. Okey, fa ya'mal bima fihi min amrin. Itu tafsiran jugalah. Wa yatruku ma fihi min nahyin, ataupun Nabi tinggalkan apa yang ada dalamnya daripada larangan. So jadi sekarang dibentangkan satu persatu, Juga ada 4 cara atau 4 bentuk yang dia akan pergikan satu persatu. Baik. Wa ilaika amsatu hadhil anwa'i, dan dibentang pada anda contoh-contoh bagi bentuk-bentuk berkenaan. 4 bentuk tersebut sekarang dijelaskan. Baik. Dikata pertama, ayan yunassa ala tafsiri ayatin aw lafzatin walahu usluban. Bahawa baginda sallam menaskan, bila para sahabat dengar dan ceritakan, Nabi naskan, Nabi tekskan, Nabi cakap mengenai tafsiran satu ayat atau satu lafaz, dan dia ada 2 cara. Al-awwalu, yang pertama, an yadhkura tafsira. Bahawa Nabi sebut tafsiran, kemudian thumma yadhkurul ayatal mufassarata. Kemudian Nabi sebutkan ayat yang ditafsirkan dengan kalimah baginda. Misaluhu, contoh dia. Misalnya contoh dia, firman Allah Ta'ala dalam Quran, qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam. Surah Maryam, ayat ke-96. So, dia kata kat sini, dalam surah Maryam, okay, Allah Ta'ala firman, innal ladhina amanu wa amilus salihati. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alahumur rahmanu wudda, akan dijadikan Allah Ta'ala untuk mereka wudda. Apa itu wudda? Kan, kasih sayang. Okey, baik. Abu Hurairah berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah anhu, okey. Qala, beliau berkata, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah bersabda, idza ahabballahu 'abdan nada ya Jibril. Bila Allah Taala sayangkan seorang hamba, Allah Taala akan seru, hey Jibril, wahai Jibril, inni ahbabtu fulanan, sungguh aku sayangkan si fulan, fa ahibbah, maka sayanglah engkau kepadanya. Qala, maka Jibril pun perawi berkata, Ibu Hurairah berkata, fayunadi fis sama', Rasulullah SAW berkata, lalu Jibril akan menyeru di langit. Thumma tanzilu lahul mahabbatu, kemudian akan turun untuk orang berkenaan kasih sayang, fi ahlil ardi, pada penduduk bumi. Fadzalika, maka itulah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihati, sehingga orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, akan Allah jadikan oleh Tuhan yang penyayang, akan jadikan untuknya kasih sayang. Dimaksudkan sayang tadi ditafsirkan dengan sabda Nabi tadi. Maksudnya sekarang Nabi terangkan, sebut ayat, kemudian Nabi terangkan tafsiran dia. Okay? So wudda tu apa? Dia kata itu. Wa idza abghadha Allahu 'abdan, bila Allah Taala benci seorang hamba, nada Jibril, ya nada, dia menyeru, ya Jibrilu, wahai Jibril, inni abghadtu fulanan, aku benci si fulan. Fayunadi fis sama', maka Jibril pun akan menyeru di langit. Thumma tanzilu lahul baghdha fil ardi, kemudian akan turun kepada dia kebencian di muka bumi. Dia kata kalau lafaz yang panjang sikit, bila Allah Taala kata innallaha idza habba fulanan, abdan, nada Jibril, Allah Taala seru Jibril, faqala inni ahbabtu fulan fa ahibbah, aku sayang si fulan, sayang kepada dia. Maka Jibril seru kepada penduduk langit, kata innallaha habba fulan fa ahibbuh, Allah Taala sayang si fulan, kamu semua sayang pada dia. Bila orang tu disayangi oleh Allah, disayangi oleh para Jibril, disayangi oleh para malaikat, maka ditulis untuk dia penerimaan di muka bumi. Kan, Allah Taala jadikan dia diterima di muka bumi. Dan sebaliknya, jika seorang manusia itu dibenci oleh Allah Taala kata kepada Jibril, wahai Jibril, aku benci si fulan, maka bencilah engkau kepadanya. Jibril pun akan menyeru kepada penduduk langit, Allah Taala benci si fulan, maka bencilah kamu semua kepada dia. Okay, dia banyak benda dah. Di dalam tajuk hadis ni, kita patut sedar, kalau orang tak sayang kita ke, orang sayang kita ke tak sayang kita ke, balik kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasar sayang Allah Taala kepada kita.
Manusia paling bahagia adalah manusia yang sedar kalau anda kata dia tidak disayangi oleh manusia. Maksud dia Allah Ta'ala tak sayang dia, dia akan bimbang kepada Allah Ta'ala dahulu daripada manusia. Bukan dia cari pula apa cincin, apa tulang duyung lah, kan, kain kokak ke sebagainya untuk orang sayang, atau apa ayat pengasih ke, minyak pengasih ke. Itu bukan cara dia. Kadang-kadang ada orang kita belajar mentera-mentera untuk disayangi oleh manusia, itu pun salah. Balik pada asal kat sini kan, cara dia adalah Nabi SAW sebut tafsiran, kemudian sebut ayat yang menafsirkan. Okay? Maksud dia dalam kisah tersebut, Abu Hurairah dia sebut hadis berkenaan, dia kata Nabi baca hadis berkenaan, kemudian Nabi baca ayat tersebut. Faham tak? Nabi baca, Nabi sebut tentang kasih sayang Allah Ta'ala kepada seorang hamba kan, kemudian Nabi sebut ayat tu selepas tu. Maka itulah Nabi kata firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihat saja'alu lahumur rahman wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan untuk dia kasih sayang. Tapi penjelasan Nabi ni lepas ayat Quran ni, lepas penjelasan Nabi tentang kisah orang yang Allah Ta'ala sayang. So nampak, tafsiran datang ayat, ayat datang lepas tafsiran. Bukan ayat dulu baru tafsiran. Okay? Bukan ayat. Pasal itu hadis yang datang dan Sunan At-Tirmidzi itu datang lafaz macam tu. Dia mula dengan penjelasan Nabi, kemudian barulah ayat Quran. Okey, baik. Okay, ini pertama. Wasani yang kedua, an yadhkural ayatal karimatal mufassarata thumma yadhkuru tafsiruha. Yadhkuru tafsiraha. Bahawa baginda menyebut ayat yang mulia, ya, ayat yang mulia yang baginda nak tafsirkan, kemudian Nabi sebut baginda akan sebut tafsirannya pula. Misaluhu, contoh dia, qauluhu ta'ala, firman Ta'ala dalam surah Al-Anfal 60. Ayat ni. Cara dia, hadis dia bawah tu. Faham Dia letak contoh dia ayat ni, hadis dia bawah tu. Dalam baca hadis ni kita akan nampak. Baik. Firman Ta'ala Al-Quran dan surah Al-Anfal 60, Allah nyatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan bersiap sedialah kamu untuk menghadapi mereka, iaitu musuh. Mastata'tum, sedaya upaya kalian, min quwwatin, kekuatan, wa min ribatil khail, dan dengan tali-tali pengikat kuda. Mana dengan tali-tali kekang kuda, maksudnya dengan kenderaan dan kekuatan, siap untuk menghadapi musuh. Okey. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, an Abi Ali Sumamah bin Syafi, daripada Abu Ali, okey, Sumamah bin Syafi, annahu sami'a Uqbah bin Amirin, bahawa dia dengar Uqbah bin Amir, dia dengar Uqbah bin Amir, ni hadis dari Muslim dia dengar Uqbah bin Amir, yaqulu, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbari. Aku mendengar, Uqbah bin Amir kata, aku mendengar Rasulullah SAW di atas mendengar Rasulullah SAW ketika baginda di atas mimbar. Baginda tengah atas mimbar, dan sahabat ni kata, aku dengar Nabi atas mimbar. Dia kata, yaqulu, Nabi bersabda, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Dan bersiap sedialah untuk menghadapi mereka, itu musuh, dengan apa yang kamu terdaya daripada kekuatan. Dengan apa yang kamu daya daripada kekuatan. Ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah, kekuatan tu adalah ar-rami. Pada zaman Nabi SAW, kalimah yang Nabi sebut ni, ramyun ni, kita faham dengan panah. Faham dengan panah. Dan kat sini para ulama kata, Nabi punya sabda ni melangkaui zaman. Sebab zaman sekarang, kekuatan negara-negara yang ada, sebenarnya dengan sama, konsep yang sama, iaitu bila kita boleh serang musuh dari jarak jauh. Bila kita ada peluru pandu jarak jauh. Ini sama, ramyun ni actually asal dia projectile. If you translate literal, maksudnya kita ambil benda, kita baling. Ramayarmi lah ramyun. Tapi juga difahami dengan panah. Tapi kalau sekarang ni awak ada lagi besar dari panah, apa dia? Peluru pandu lah. So sabda Nabi ni lama dah beri isyarat kepada kita. Bahkan zaman para sahabat Nabi pun, hujung para sahabat berlaku penggunaan manjanik, catapult, yang diorang letak batu kemudian baling sampai ke bandar pecah kan. Memang benda berkenaan, kita kata apa sebutan Nabi ni melangkaui zaman. Sebab tu Nabi SAW dikatakan, Nabi kata utitu jawami'il kalim, aku diberikan himpunan kata-kata. Means that apa Nabi sebut tu, kita jangan hanya baca dekat situ, kita kena baca depan lagi apa jadi. Yang memang Nabi sebut macam tu kan, memang itu realiti sebenar. Zaman sekarang memang kekuatan ni diukur negara yang kuat di dunia ni berdasar kepada apa? Peluru pandu. Berapa jarak dia ada peluru yang boleh dihantar pada musuh
berapa kilometer boleh pergi. Makin jauh, makin menunjukkan dia ada kekuatan. Makin dia tak ada berkenaan nak pergi bunuh musuh, kena datang masalah. Nak pergi bunuh musuh, kena datang, pergi sepadan. Walaupun kita tahu dalam Islam, memang jihad memerlukan kepada kehadiran diri. Yang banyak orang yang gunakan sistem macam ni kan, macam negara barat, diorang takut. Macam dia gunakan campak bom Hiroshima, Nagasaki. Perang fizikal, diorang kalah. Perang macam tu, dia campak bom atom tu kan, bunuh orang yang tak berdosa dan sebagainya, yang tak terlibat dalam perangan. Pertempuran tempat lain, diserang tempat lain. Kalau Jepun pun jahat-jahat mana Jepun, kalau dia kata pun, dia pun serang markas diorang. Pearl Harbor tu bukan penempatan awam. Pearl Harbor tu adalah markas tentera, pelabuhan tentera. So Jepun tak keluar lagi daripada adab-adab peperangan yang diletakkan dari Islam. Kita bunuh orang luar. Tapi Amerika Syarikat, negara barat sekarang ni, kalau kita perhatikan, memang diorang keluar daripada tajuk tersebut. Hatta bila pergi Afghanistan ke, pergi Iraq ke, dia sentiasa serang rakyat. Sebab dia tahu kadang-kadang dalam negara-negara ni banyak pemimpin patriotik kepada rakyat. Dia sayang rakyat dia. Kalau dia kekal bergaduh, nanti rakyat dia mati banyak. Sebanyak mengalah sebab itu. Ini kaedah yang digunakan. Tapi lah, nak fahamkan sekarang, benda tersebut berlaku lah. Apa Nabi sebutkan? Ala innal quwwata ar-rami. Nabi kata, ala innal quwwata ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah, kekuatan tu adalah ar-rami. Mana benda, kita terjemah English lebih tenang, projectile. Itu yang lebih kuat. Kalau kita nak kalahkan musuh, kita ada kaedah tadi, musuh akan gagal dengan teruk. Tak sampai, kita tak mati, diorang mati. Macam tu lah keadaan dia. Ini sudut yang sebenar. Lafaz Nabi ni, Nabi sebut depan para sahabat 1400 tahun yang lalu. Zaman sekarang terbukti, itulah yang Nabi sebutkan tu yang berlaku sekarang. Negara yang dikira mempunyai kekuatan untuk menghantar peluru pandu jarak jauh, negara itulah dikira sebagai paling kuat sekarang. Paling kuat sekarang Itu macam Tomahawk, berapa kilometer boleh pergi kan. Tembak daripada Laut Merah pergi sampai ke Baghdad. Daripada Afghanistan dia tembak boleh kena sampai ke Sudan. Ini benda-benda yang kita panggil apa? Apa yang Nabi sebutkan tadi menjadi realiti. Itulah kekuatan sekarang. Orang takut. Yang paling kita takut adalah kepada rakyat lah. Serangan kepada rakyat. Kalau lawan tentera dengan tentera tak ada masalah. Diorang akan gagal. Tapi kalau lawan bunuh rakyat, dan pemimpin kita akan tak jawatan lah. Takkan nak merintah, kecuali yang tak malu merintah di luar negara lah. Dia pergi London, saya mengharap supaya rakyat semua bertenang. Lepas tu duduk kat London. Itu ngarut. Sampai. Baik. Faham so jadi kat sini nampak, cara pertama tadi Nabi baca satu pernyataan yang Nabi datangkan ayat Quran yang ditafsirkan oleh kata-kata tersebut tentang bila Allah Ta'ala sayang seseorang hamba. Lepas tu Nabi baca ayat Quran tentang orang yang beriman, Allah Ta'ala jadikan untuk dia kasih sayang. Kat sini pula Nabi SAW baca ayat Quran surah Al-Anfal 60, kemudian Nabi kata Ar-Ramyu tu apa? Ar-Ramyu tu apa? Kuwah tu apa? Apakah kekuatan? Persiapkan untuk menghadapi musuh dengan kekuatan. Apa kekuatan tu maksud dia? Min kuwatin tu Nabi terangkan Al-Quwah Ar-Rami. Al-Quwah Ar-Rami. Al-Quwah Ar-Rami Nabi sebut. Baik. Itu bentuk pertama tafsir Nabawi. Kedua, ini bentuk yang samalah yang kita bincangkan tadi, yang mula saya salah sebut tadi, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam Bukhari ada, dalam Bukhari banyak diulang. Okey, an Ibn Mas'udin. Kedua, ayushkila ala sahabati fahmu ayatin, bahawa menjadi muskil ke atas para sahabat kefahaman satu ayat. Fa yufassiruha lahum, lalu Nabi tafsirkan ia untuk mereka. Nabi tafsirkan ayat berkenaan untuk para sahabat. Nabi tafsirkan ayat berkenaan untuk para sahabat. Okey. Qala berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata an Abdullah bin Mas'udin, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lamma nazalat, apabila turun, itu ayat 82 surah Al-An'am, alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tak campur iman mereka dengan kezaliman. Kalau campur ayat dia, ulaika lahumul amn, mereka adalah orang-orang yang untuk mereka ada keamanan. Dia kata, bila turun ayat ni, dia kata ala ayah, syaqqa dzalika 'alal muslimin, sukar itu ke atas orang Islam. Orang Islam baca, susah. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kan, ayyuna lam yuzlim nafsahu, siapa dengan kami yang tak zalimi diri sendiri? Mana kalau ayat Quran ni kata, macam maksud dia, ayat Quran ni kata, orang yang beriman tak campurkan iman mereka dengan kezaliman, orang itulah untuk mereka keamanan. Means that siapa yang ada campur kezaliman,
dalam dia punya iman, dalam dia punya apa, iman, maka dia tak dapat keamanan. Mereka faham direct. Kalau ini sifat. Tapi zalim yang mereka faham bukan zalim yang Nabi maksudkan atau yang Nabi terangkan. Para sahabat Nabi SAW faham melalui Quran juga bahawa Allah SWT terangkan contoh dalam doa Nabi Adam dan Hawa dalam surah Al-A'raf ayat ke-23. 23 kan bila mana diorang dah berdosa, kalau Allah kata qala, mereka berdua berkata Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalimi diri kami sendiri. Maksudnya kami telah berdosa. Maksudnya bila datang zalamna anfusana tu berdosa. Kami telah aniaya diri kami sendiri, ini kami berdosa. Jadi para sahabat Nabi faham ikut ayat tersebut. Ayat Al-An'am ni, zalim tu adalah dosa. So jadi kalau dosa payah. Kalau kita pakai faham zalim lain. Awak pernah zalim? Tak pernah. Tak rampas harta orang, tak pukul orang. Awak kata tak zalim. Kalimah zalim ni boleh, spektrum pemahaman tu luas. Ada kata zalim ni tak apa, letakkan benda pada tempatnya. Zalim lah. Contoh macam apa pensel ni untuk menulis kan. Awak gunakan untuk korek hidung. Zalim lah. Basically apa awak gunakan benda tak betul tu zalim. Letak benda bukan pada tempatnya zalim. Itu satu spektrum yang luas. Tapi para sahabat kecil sikit dah spektrum dia bila dia kata zalim tu, siapa kami yang tak zalim diri sendiri? Siapa kami yang tak zalimi diri kami sendiri? La yuzlimu nafsahu. Dia faham macam tu, maksud dia apa? Balik pada ayat surah Al-A'raf tadi, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami aniaya diri kami sendiri, yang kami berdosa. Wa illam taghfir lana, kamu tak ampunkan kami. Wa tarhamna, kau rahmati kami, belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti kalangan jadi orang yang rugi. So diorang faham situ. Tapi Nabi terangkan, qala laisa dzalik, baginda bersabda bukan macam tu. Ada riwayat Nabi kata laisa kama ta'nun, bukan macam kamu maksudkan. Okey, innama huwa syirkun, ia hanyalah syirik. Ya. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi. Tidakkah kalian mendengar apa dikatakan Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberi pesanan pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, anak kesayanganku, la tusyrik billah, yang kau buat penyekutuan kepada Allah Ta'ala. Inna syirka, yang syirik itu, la zulmun azim, benar-benar zalim paling besar. La, benar-benar lam tu, lam yang mula-mula tu, lam taukid panggil. La zulmun azim, benar-benar zalim paling besar, paling dahsyat. So maksud dia Nabi kata, kalau kita nak faham ayat 82 tu, bunyi dia sepatut, in alladzina amanu, orang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin ay bisyirkin. Orang beriman yang tak campur iman mereka dengan kesyirikan. Mereka itulah untuk mereka aman. Barulah para sahabat tenang. Sebab bila sebut dosa-dosa, diorang tak boleh nak lari. Tapi bila sebut syirik, diorang yakin insya-Allah diorang takkan melakukan kesyirikan. Diorang kenal apa itu kesyirikan yang mereka pernah buat, kan? So diorang tahu. Jadi kat sini ada perbezaan, kan? Faham kalimah tadi menenangkan mereka daripada gundah gulana, rasa tak cukup, rasa tak betul. So basically sebab tu agama Islam ni agama yang sempurna. Tak ada siapa boleh tak sepatutnya baca Quran jadi gila ke jadi sewel atau bohong. Unless anda tak ikut sunnah Nabawi dalam pemahaman. Banyak orang je kadang belajar apa, tak ada buku Quran jadi gila pun ada. Tak tahu kenapa. Tapi bila orang tanya saya kata memang tak pelik lah, sebab bila kita nak baca Quran, kita disuruh minta isti'adzah dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Surah An-Nahl ayat 99-100. So basically memang kita akan dengar lah. Bila kata apa, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak membaca Quran, minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maksudnya syaitan akan datang pada kita untuk merosakkan fahaman kita yang sepatutnya kita faham daripada Al-Quran tadi. Bukan dia kita baca tu dia lari, tak, dia datang. Dia akan datang kacau kita. Dia rosakkan pemahaman kita, dia kelirukan kita, jadikan kita tak faham, jadikan kita salah faham. Sebab tu kita isti'adzah awal-awal. Isti'adzah awal-awal lagi. Pasal memang mungkin kat sini lah kadang orang belajar Islam, kadang dia rasa macam belajar Islam dia pening kepala pula lagi. Either A, awak sebenarnya tak betul dari masalah cara. Kalau tidak, sepatutnya benda ni macam para sahabat kan, sempit bila dengar Quran, Nabi jelaskan jadi lapang. Dia lapang dada. Tak ada macam alamak, macam mana nak buat ni, kan. Tak, Nabi terangkan dah. Terus jadi lapang dada mereka mendengar penjelasan Nabi SAW.
Dia bukan datang untuk menyusahkan, datang untuk menyenangkan. Faham baik. Itu yang kedua bentuk, iaitu Nabi SAW ada muskil para sahabat, Nabi terang, diorang muskil, Nabi terangkan penjelasan. Ketiga, an yadhkura fi kalamihi ma yasluhu an yakuna tafsiran lil ayati. Bahawa Nabi SAW apa disebut dalam kata-kata baginda apa yang elok untuk menjadi tafsiran bagi ayat bagi sesuatu ayat. Mana apa Nabi sebut yang harus, dan tadi macam kes yang pertama tadi Nabi sebut sendiri riwayat yang datang tu Tirmizi, Muslim tu Nabi sebut. Maksudnya Nabi baca buat ceritakan satu perkara, dan Nabi selitkan ayat Quran untuk kaitkan dengan ayat tersebut. Ataupun yang kedua, Nabi baca ayat Quran, Nabi terangkan kalimah yang ada dalam Quran tadi, macam kuah tadi kan. Kuah, bukan kuah. Kuah, kekuatan ala inna quwwata ar-rami kan. So, okay, yang cara ini pula bahawa dia kata macam juga, dia kata Nabi SAW sebut apa yang elok untuk jadi tafsiran bagi ayat berkenaan. Contoh dia, misaluhu qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala dan Quran dalam surah An-Nasr. Apa kan? Surah Al-Fajr ayat 23. Al-Fajr 23. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Waji'a, dan datangkan yauma idzin pada hari berkenaan kiamat nanti bi jahannam. Dihirit jahannam tu akan dihirit. Jahannam ni adalah neraka, disebut jahannam ni neraka lah. Secara umumnya nama-nama neraka ni macam apa Lazar, Syawar dan sebagainya kan. Nar, Saqar, pembakaran kan, Lazar, semua sekali itu sebenarnya kadang-kadang sifat neraka yang betulnya, bukannya nama neraka as per se. Macam ada orang kata jahannam orang ini, wail orang ini, tak ada, tak betul. Cuma saya pernah sekali ada seorang pakcik tu marah saya, dia kata mana boleh ustaz, tak adil lah, syurga ada 8 tingkat, neraka 7 je. Saya kata pasal tak adil lah Nabi cerita kan. Kalau dia kata kalau syurga pun yang betul nama satu, Firdausil A'la, Firdaus yang tertinggi, itu Nabi sebut. Yang dalam tingkat-tingkat lagi tak tahu. Nama syurga ni tak tahu. Tapi macam tu neraka kan. Jahannam tu bukan nama neraka khas. Jahannam tu adalah neraka tu sendiri, memang dia panggil Jahannam. Kan? Bukan Jahannam ma'wa lah, bukan, tak ada. Itu masalah sebenarnya tafsiran nama bagi sifat atau ciri neraka. Ciri atau sifat neraka tu datang macam kiamat lah. Disebut dengan qiyamah, al-hasyr, yaumul hasyri, yaumuddin, kan, yaumut talaq, hari hari bertemuan, yaumut tanad, hari seru menyeru, kan, al-qari'ah, az-zalzalah, kan, semua itu nama neraka, nama kiamat. Macam tu neraka ada nama banyak berdasar pada ciri-ciri. Okay. Tapi neraka ni sendiri kan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fajr ayat 23, waji'a yauma idzin bi jahannam, dan dibawakan dengan pada hari berkenaan dengan jahannam. Mana jahannam akan dihirit berdekatan ke mahsyar pada hari kiamat nanti. Macam mana Arash akan dipikul oleh malaikat, semua sekali dibawa datang, kan? Dibawa datang. Jadi kata kat sini apa? An Abdullah bin Mas'udin, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW. Bukan Nabi sini terangkan, tapi ada sabda Nabi sesuai dengan ayat tersebut. So, dibawakanlah sabda Nabi tadi serupa dengan maksud ayat. Nabi sabda dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis nombor 2842. Dia kata apa? Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, dia kata, yu'ta bi jahannama yauma idzin, akan dibawakan jahannam pada hari berkenaan tu, hari kiamat nanti, la sab'una alfa zimam, dia ada sab'una alfa zimam, 70,000 tali penghirit. Neraka ni akan ada 70,000 tali penghirit. Likulli zimamin, untuk setiap tali tersebut yang untuk hirit neraka tu, sab'una alfa malakin, ada 70,000 malaikat yajurrunaha, yang menghirit neraka berkenaan. 70,000 tali, setiap satu tali 70,000 sahabat malaikat. 70,000 malaikat akan menghirit neraka. So bayangkan neraka tu macam mana besarnya, dan macam mana para malaikat kita, para malaikat yang Nabi cerita kepada kita bukan saiz kita. Ketika dalam kisah para sahabat, malaikat datang, para malaikat yang datang tu sebenarnya menyerupai manusia dan buat saiz manusia.
Jika tidak, Jibril alaihissalam, Nabi kata satu sayap. Dia 600 sayap. Satu sayap dia buka timur ke barat jadi gelap. Pemikul arash, malaikat pemikul arash yang pikul arash, di antara telinga dia dengan bahu dia 70,000 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan kuda yang laju. Besar tak besar mana kan? Ini kita berapa jarak sangat kan? Datang sini, berapa kilometer berapa ni? 70 tahun kan? Baik 70 tahun perjalanan sini. Sampai Nabi kata, aku diizinkan untuk menceritakan saiz malaikat berkenaan. Belum lagi Israfil dan sebagainya. So malaikat pemikul Jahannam ni ramai dan banyak. Dan neraka tu besar. Kalau kita faham lagi macam kes nanti kita depan-depan kita faham. Manusia yang jatuh dalam neraka nanti kan, dengan sebab mungkin kata-kata dia buat dan sebagainya kan, macam Nabi sebutkan tentang kata-kata yang boleh menjunangkan kita dalam neraka. Nabi kata, inna rajula, seseorang lelaki itu, la yatakallamu bi kalamatin min sukhtillah, pasti berkata-kata dengan kata-kata yang daripada kemurkaan Allah, kata-kata yang taklah murka. La yulqi bihi bala, tapi dia tak lemparkan pada kata-kata sebut sebarang kehirauan, tak ada runsing pun lah, cakap dan tak kisah. Yahwi biha, dia menjunam dengan sebab kata-kata tersebut, fi nari jahannama, dan neraka jahannam sab'ina kharifa, 70 tahun. 70 tahun dia menjunam. Kalau kita lepaskan barang ni kan, kira berapa saat? Kalau saya naik atas bangunan ni, saya lepaskan pensel, berapa minit? Tak minit kot, saat je kan. Kalau saya kapal terbang, lepas kan, seminit, 2 minit, 3 minit, katalah berapa minit kan, turun. Bayangkan 70 tahun tak sampai. Besar mananya neraka Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala maha besar. Nanti ada depan sikit kita bincangkan. Baik. So itu antara maksud dia, ayat sini dibawakan ayat Quran dan ada hadis yang menjelaskan. Bukan Nabi sebut, tapi para sahabat atau para ulama bawakan hadis yang seiring dengan maksud ayat berkenaan. Itu tafsiran Nabawi juga. Bentuk tafsiran Nabawi. Yang bukan Nabi cakap sendiri, bukannya ada kemuskilan para sahabat, tapi kita baca hadis Nabi, kita baca ayat Quran tadi, serupa. Tajuk dia sama. Dan itu dikira tafsir Nabawi juga. Okay? Baik. Yang keempat, ayat ta'awwal al-Qur'ana faya'malu bima bihi min amrin. Bahawa baginda SAW mentakwilkan Quran. Ini melaksanakan atau merealisasikan Al-Quran. Ya? Faya'malu bima bihi min amrin. Lalu baginda SAW beramal dengan apa dalam Quran, apa yang ada dalam Quran daripada perintah. Perintah datang, macam saya sebut tadi lah, tentang surah An-Nasr. Ayat ketiga. Ya, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah engkau, hai Muhammad, dengan memuji Tuhanmu dan juga minta ampunlah kepadanya. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha. Okey, hadis dia datang. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, ma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Okay. Tidaklah solat Nabi SAW sebarang solat selepas turun kepada baginda surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kan apabila datang pada engkau, hai Muhammad, bantuan Allah Ta'ala juga penaklukan. Okay. Illa yaqulu fiha, mereka Nabi akan sebut dalam solat baginda, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci engkau ya Allah dengan puji-pujian kepadamu, ya Allah ampunkanlah aku. Nabi sebut macam tu berulang kali dalam rukuk dan sujud. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin, satu riwayat lain, indal Bukhari, di sisi Bukhari, an Aisyah bin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallam, lalu Nabi sallam kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Baginda sallam telah memperbanyakkan membaca dalam rukuk dan sujud baginda, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Maksud engkau ya Allah, dengan wahai Tuhan kami, dengan puji-pujian kepadamu, ya Allah ampunkanlah aku. Ya ta'awwal Quran. Satu riwayat lain datang, Aisyah tanya Nabi. Dia kata, engkau sekarang telah kata satu kata-kata yang kau tak kata sebelum ini. Dia dengar Nabi bertasbih ketika rukuk dan sujud dengan tasbih berkenaan. Lalu dia tanya kepada Nabi SAW. Nabi kata, aku diberikan oleh Tuhanku satu tanda. Bila aku nampak tanda berkenaan, aku kena katakan kata-kata tersebut. Itulah surah tu kata apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan bila datang, apabila datang nanti bantuan pertolongan Allah Ta'ala dan juga penaklukan. Cuma fathu tu apa? Ini kena faham. Ada orang faham fathu tu Fathul Makkah. Tapi para sahabat Nabi, dia faham fathu tu adalah Hudaibiyah. Bila aku perjanjian Hudaibiyah, di situlah mulanya orang-orang Mekah, bahkan Amr bin As, contohnya Khalid bin Walid, dan banyak pembesar-pembesar Quraisy yang anak-anak pembesar ni masuk Islam. So bagi diorang itulah fath yang sebenar.
Dan memang betul, dan ayat tu datang wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat orang ramai akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, dalam agama Allah berbondong-bondong. Bila kau nampak benda ni, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbih dan kau muji Tuhanmu dan juga minta ampunlah kepadanya. So Nabi pun laksanakanlah bila melihat akan tanda tersebut. So itu patut ayat Aisyah kata ya ta'awwalul Quran, Nabi melaksanakan Al-Quran. Macam bila Allah nyatakan sabbihisma rabbikal a'la, Nabi pun buatlah subhana rabbiyal a'la. Fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi pun sebut subhana rabbiyal azim. Itu adalah pelaksanaan Nabi bagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tafsiran bagi maksud ayat-ayat tersebut. Cuma macam bagi apa Ibn Abbas, dia melihat jauh sikit. Dia nampak bahawa kalau dia kata bila dah Allah suruh Nabi bertaubat, suruh Nabi minta ampun, kan maksud dia Nabi punya kematian dah dekat. Sebab tugas dah habis, orang dah masuk Islam dengan ramai. So Nabi dah habis tugas, buat apa? Matilah. Dia nampak macam tu. Abu Bakar pun faham macam tu. Sebab tu Umar dia mengedepankan Ibn Abbas atas orang lain di kalangan sahabat-sahabat tadi. Dia bawa masuk Ibn Abbas budak lagi masuk dalam syariat negara. Sampai kan ada di kalangan para sahabat yang senior, dia macam tak puas hati. Ibn Abbas kali kan dia pindah ke Madinah pun tahun ke-7 Hijrah. Lepas Hudaybiyah. Sebelum tu dia berada di Mekah bersama mak dia. Dia pindah ke Madinah lepas daripada perjanjian Hudaybiyah. So balik pada asal tempoh dengan Nabi memang pendek, tapi dia dapat privilege yang banyak lah. Sebab Nabi SAW kan dia sepupu dan dia dapat duduk dengan saudara dia punya rumah sebagainya. So Nabi ada dekat situ. So diorang banyak interaksi lah. Itu asas dia. Lepas tu Umar bin Khattab bila dia faham tajuk ni, tengok Ibn Abbas punya kefahaman, dia ke depan ke Ibn Abbas kata buat orang lain. Faham tak? Tapi dia nampak jauh sikit. Tapi kan tafsir Nabawi lah. Cuma perbuatan Nabi melaksanakan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir itu adalah tafsiran bagi ayat berkenaan. Nabi buat apa yang Allah Taala perintahkan. Itu adalah tafsirannya. Bahkan bila Allah kata aqimus solah tu kan, Nabi tunjukkan salu kama orang itu musolli pun sama jugalah. Itulah dia tafsiran dia. Kalau tak orang kata solat tu macam mana? Mana solat je kalau bukan solat Nabi tunjuk solat macam mana? Lepas tu orang kata, awak nampak ke Nabi SAW? Memang kita tak nampak Nabi, tapi kita tahu belajar macam kita dapat Quran. Awak pun tak nampak Jibril hantar Quran pada Nabi. Yang awak percaya Quran ni macam kenapa? Sebab turun-temurun Nabi ajar para sahabat, sahabat ajar tabi'in, tabi'in ajar sekian. Mana ada orang tak ada tak ada sanad. Kita Melayu je ni, belajar-belajar tak ada sanad. Lepas tu kita kata, tak ada, saya tak nak sanad. Awak baca Quran pun sepatutnya ada sanad, tahu tak? Dari siapa sampai kepada Rasulullah SAW. Cuma beza dia orang ambil sanad bila hafal Quran lah. Tak hafal Quran tak ambil sanad lah. Buat apa? Simpan bukan malaikat tak pukul. Kalau tanam-tanam dengan sanad tadi kan, malaikat nak pukul je, saya ada sanad. Tak apa juga kan? Itu basic yang kena jaga sikit. Jadi alhamdulillah kita habiskan tafsir Quran dengan sunnah Nabi SAW. Okay, ada soalan? So nanti kita masuk kaul para sahabat. Cuma bentuk tadi yang empat bentuk tadi adalah pertama Nabi sendiri yang terangkan dengan cara Nabi baca Al-Quran atau Nabi baca sebut tafsiran dan Nabi datangkan Al-Quran, ataupun Nabi sebut Al-Quran, Nabi datangkan tafsiran, kemudian kedua para sahabat muskil tentang suatu perkara, ketiga bahawa Nabi SAW punya sabda tadi berpadanan dengan ayat tersebut. Kemudian yang keempat adalah Nabi melaksanakan Quran. Apa yang Quran suruh Nabi buat. Itu dah tafsiran dia. Kalau tidak kita tak faham apa maksud yang disuruh. Baik. Ada soalan tak ada? Alhamdulillah. Ada. Silakan. Nabi laksanakan apa yang arahan Allah ni kan. Tapi macam dalam solat kan kadang-kadang ada imam ni dia baca satu ayat. Contohnya macam tasbih kita awal kan. Betul dia bertasbih dalam lepas dia baca ayat. Okey, memang betul perbuatan Nabi SAW. Pernah juga ada riwayat yang datang Nabi SAW bertasbih, sampai ayat surah tasbih dia tasbih. Sampai surah istighfar dia minta ampun Allah Taala. Bila datang perkara yang Allah Taala sebut tentang syurga dia minta. Benda tu ada disebut, diriwayatkan daripada Nabi SAW. Nabi akan berinteraksi dengan Quran tadi dengan permintaan dan doa pada setiap kedudukan ayat tadi. Bahkan macam ayat sajadah lah, suruh sujud Nabi sujud kan, suruh sajadah Nabi sujud. Secara asasnya benda-benda berkenaan sunnah, boleh buat boleh tak buat lah, pasal ada kadang Nabi tinggalkan. Itu riwayat datang Nabi tinggalkan, ada riwayat lain Nabi buat.
Macam solat malam kan, solat yang malam dengan para sahabat Nabi buat. Bila baca, Nabi akan datang tasbih, Nabi tasbih. Datang sekian, Nabi akan ada reaksi dengan setiap ayat yang datang. Itu memang ada. Okay? Tapi macam yang kes yang ni tadi kan, ayat ni kita faham tafsiran dia sebab Nabi start tukar. Bukan Nabi tukar cara Nabi tasbih ketika rukuk dan sujud. Sampai Aisyah tegur, engkau sekarang baca benda yang kau tak baca sebelum ni. Dan Nabi kata, aku diberikan oleh Tuhanku tanda, bila aku nampak aku kena buat. Start berlaku lah Hudaybiyah tu. Lepas tu lah berbondong-bondong orang masuk Islam. Memang kekuatan Quraisy makin lemah. Ketika tahun ke-9 penaklukan Makkah pun sebenarnya Quraisy tak melawan. Sebab tu lah, sebab tak ada kekuatan dah, habis. Dan semua dia punya kepala yang besar dah mati. Yang anak-anak pula macam Amr bin As, macam Khalid bin Walid dan sebagainya dah masuk Islam. So siapa lagi tinggal? Yang tinggal paling kuat pun Abu Sufyan lah. Anak perempuan dia dah jadi isteri Nabi. So basically dia macam dia dari segi sudut tu, benda tu yang Nabi SAW nampak dan disuruh buat, Nabi buat. Itu pelaksanaan. Tapi yang kes yang ada imam yang dia tasbih, dia subhanallah kan, dia something dia sebut bila orang tasbih bertasbih, Allah Taala dia puji Allah Taala, ataupun Allah Taala sebut syurga, diminta Allah Taala. Benda tersebut memang daripada Nabi punya perbuatan. Tapi normally yang itu berlaku pada solat malam. Pada solat malam. Banyak riwayat dah solat malam yang datang macam tu. Adapun solat biasa macam zuhur, asar memang tak dengar lah kan. Maghrib, isyak sebagainya jarang diriwayatkan sedemikian. Okey. Saya ni Nabi baca panjang. Yang tu baca pendek-pendek. Nabi kalau solat fardu, Nabi suka para sahabat baca pendek-pendek supaya tak menyusahkan orang. Okey? Baik, ada soalan lain. Ada, alhamdulillah. Okey. Baik, tak ada soalan alhamdulillah. Bukan apa? Maksud dia faham lah tu. Baik. Nanti insya-Allah kita akan masuk nanti kepada tafsiran Al-Quran dengan kata-kata para sahabat. Pun ada juga apa bentuk-bentuk kepastian yang kita akan perhatikan di situ. Baik, wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.